Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya di dalam program ulang kaji PSPM sesi 2020-2021 Chemistry EC 015 Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Kedah. Bersama saya, anda akan didedahkan dengan beberapa soalan ulang kaji di dalam chapter 5 iaitu States of Matter. Untuk makluman pelajar semua, di dalam States of Matter ini iaitu soalan yang keempat akan memperuntukkan 9 markah kesemuanya dan adalah dicadangkan supaya pelajar dapat menjawab soalan ini kurang lebih 10 minit bagi memudahkan pengurusan masa di dalam menjawab kertas soalan. Dalam chapter ini, secara spesifiknya di bawah subtopik 5.1 gas, 3 item ini ataupun 3 outcomes ini perlu pelajar kuasai untuk menjawab soalan-soalan di dalam PSPM, iaitu yang pertama sekali iaitu calculation involving gas law, iaitu kemahiran mengira hukum gas, melibatkan hukum gas, dan juga ideal gas equation, iaitu persamaan gas unggul. Yang keduanya kemahiran mengira molar mass, iaitu GC molar bagi volatile liquid using ideal equation, bagi cair yang meruap juga menggunakan persamaan gas ideal, and define perform calculation using Dalton's law, iaitu kemahiran mendefinisikan dan mengira menggunakan Dalton's law, iaitu hukum Dalton's. Kita lihat satu contoh soalan di sini. Using ideal gas equation, derive an expression which relates density and pressure of a particular gas, and calculate the value of the gas constant R if the density of oxygen gas at STP is 1.428 gram per dm cube. Baik, soalan ini mempersoalkan dan menguji kemahiran untuk terbitkan expression, iaitu satu ungkapan yang melibatkan density dan juga tekanan bagi sesuatu gas, di mana nilai R itu perlu dikira. Baik, kita cuba jawab soalan ini. Langkah pertama iaitu dengan kita menulis formula bagi ideal gas equation, iaitu PV equal to nRT. Kemudian kita huraikan formula N, iaitu bilangan mol sama dengan mass over molar mass. Jadi di sini kita gantikan masuk di dalam PV nRT, iaitu PV equal to M per MR darab dengan RT. Seterusnya, kita masukkan formula rho, iaitu density, di mana formula density adalah M per V. Seterusnya kita ganti masuk rho di dalam formula di atas, maka kita akan dapati P M R sama dengan rho RT. Jadi di sini kita boleh keluarkan nilai R bersamaan dengan PMR per rho darab dengan T. Jadi di sini kita gantikan masuk nilai di dalam PMR over rho T, iaitu pressure dia adalah 1 atm. Molar mass bagi gas adalah 32. Rho ialah 1.428 gram per liter. Dan suhunya ialah 0 darjah Celsius dengan 273 Kelvin. Maka hasil pengiraan kita akan dapati nilainya ialah 0.0821 liter ATM
per mole per Kelvin. Okay. Contoh yang kedua, a student added an amount of hydrochloric acid to a rock sample and observed the freezing action indicating gas being released. 25 degrees Celsius, the gas collected in 0.22 liter gas bulb, 0.3 grams at pressure 0.757 atm, calculate the molar mass and the density of this gas. Jadi di dalam soalan ini dia minta kita cari molar mass dan juga cari density bagi gas ini. Jadi senaraikan dulu maklumat-maklumat yang diberi, iaitu di dalamnya ada dia beritahu isi padu gas bulb, mass dia, dan juga tekanan. Okay. Jadi kita menjawab menggunakan ideal gas equation, iaitu PV equal to nRT, di mana formula mol ini kita uraikan kepada mass over molar mass dalam RT. Maka di sini kita perlu keluarkan molar mass dia, iaitu MR bersamaan dengan MRT per PV. Jadi di sini kita masukkan nilai yang diberikan di dalam soalan, iaitu mass dia 0.3 grams dan R nya adalah 0.0821 dan suhunya adalah 25 darjah Celsius, iaitu 298 Kelvin. Pressure-nya adalah 0.757 dan volumenya adalah 0.22 liter. Di pengiraan ini kan kita dapat jawapan dia ialah 44.05. Okay. Maka the molar mass adalah 44.05 gram per mol. Okay. Jadi kita dapatlah jawapan dia 44.05 gram per mol. Dan seterusnya kita boleh mengira ketumpatan dia, density, iaitu rho bersamaan dengan mass over its volume. Maka mass dia ialah 0.3 gram, manakala volumenya ialah 0.22 liter. Dan jawapan akhirnya ialah 1 0.36 gram per liter. Okay. Jadi kita dapatlah jawapan bagi kedua-dua persoalan itu. 44.05 gram per mol dan juga 1.36 gram per liter. Kita lihat satu lagi contoh. A sample of potassium chlorate, iaitu KClO3, decomposed upon heating, producing potassium chloride and oxygen gas. The volume of gas collected by displacement of water was 0.25 liter, the temperature 26 degrees Celsius, and the pressure 765 millimeter mercury. Given water vapor pressure at 26 degrees Celsius is 25.2 millimeter mercury.
calculate the partial pressure of oxygen, the mole of oxygen collected, and the amount of KClO3 in gram decomposed. Jadi dalam soalan ini ada melibatkan konsep Dalton's Law. Jadi kita lihat bagaimana penyerahannya. Yang pertama sekali, kita selesaikan soalan yang pertama, iaitu menggunakan P total. Di dalam bekas yang kita kumpulkan oksigen itu mengandungi tekanan oksigen dan juga tekanan bagi uap air. Perlu diingatkan bagi kaedah displacement of water, sebenarnya jumlah tekanan di dalam bekas itu adalah tekanan gas yang kita collect dan juga tekanan uap air ada sekali di dalam tu. Maka apabila kita nak cari tekanan bagi oksigen sahaja, maka kita perlu tolak di jumlah tekanan P total tolak P air. Maka 765 tolak 25.2 milimeter mercury, maka tekanan bagi oksigen adalah 739.8 milimeter mercury. Okay, inilah jawapan dia. Lihat soalan yang kedua, iaitu the mole of oxygen collected. Berapakah bilangan mol oksigen yang dapat dikumpulkan? Maka ini kita menggunakan PV-nRT, kerana PV-nRT ini adalah bagi formula gas PV-nRT. Kita perlu dapatkan bilangan mol dulu. Berapakah bilangan mol gas? Maka N sama dengan PV per RT. Jadi di sini kita gantikan masuk nilai, iaitu kita perlu tukarkan tekanan 739.8 ni, tukarkan kepada ATM kerana kita menggunakan constant value R. Maka 739.8 kita akan bagikan dengan 760. Isi padunya ialah 0.25 liter dan dibahagikan dengan constant value 0.0821 dan kita jumlahkan suhu 26 dan 273, maka jumlah suhu dia ialah dalam Kelvin 299. Maka kita perolehi jawapan akhirnya ialah 9.9 eksponen 10-3 mol. Dan yang terakhir adalah amount bagi KClO3 decompose atau terurai bagi yang ketiga. Yang ketiga ini kita perlu buat perkadaran di mana KClO3 ini bertindak balas untuk oksigen dan
KCl. Kita perlu seimbangkan. Baik. Mengikut nisbah iaitu oksigen 3 mol oksigen ini terhasil daripada 2 mol KClO3. Maka apabila 9.9 eksponen negatif 3 mol sama dengan 9.9 eksponen negatif 3 mol darab dengan 2 dan dibahagikan dengan 3 untuk dapatkan nisbah. Maka bilangan mol bagi KClO3 ialah 6.6 eksponen negatif 3 mol. Dan kita perlu cari mass bagi KClO3 iaitu 6.6 eksponen negatif 3 darab dengan molar mass 122.6. Dan kita akan peroleh jawapannya 0.809 gram. Jadi ini jawapan akhir untuk KClO3. Ini bilangan mol untuk oksigen yang dikumpulkan. Dan seterusnya kita masuk kepada subtopik 5.2 dan 5.3 iaitu liquid dan juga solid. Illustrate the relationship between intermolecular forces dan juga vapor pressure. Apa kaitan di antara intermolecular force iaitu daya antara molekul dan juga vapor pressure tekanan wap. Yang keduanya ialah vapor pressure and temperature iaitu tekanan wap dan juga suhu. Apa kaitan di antaranya? Contohnya di sini ialah the vapor pressure curve for liquids PQR and S are shown below. Ditunjukkan di sini iaitu lengkuk bagi 4 cecair iaitu P, Q, R dan juga S. Soalannya, state the most volatile liquid. Nyatakan liquid manakah yang paling meruap, paling tinggi tahap kemeruapan dia dan juga yang mempunyai the highest boiling point, mempunyai boiling point yang paling tinggi lah. Give a reason. Dia apakah reason dan jawapan dia? So jawapannya kita akan jawab begini. Untuk soalan pertama kita akan jawab the volatile liquid the most volatile liquid is P. Okay. Because it has the highest vapor pressure.
at any temperature. Mana-mana liquid yang mempunyai tekanan wap yang paling tinggi menunjukkan dia lebih mudah meruap kerana dia membentuk wap dengan lebih cepat. Maka tekanan dia adalah yang paling tinggi. Jadi itu penjelasan untuk soalan yang pertama. Persoalan yang kedua ialah cecair manakah yang mempunyai boiling point yang paling tinggi? Jadi jawapan dia adalah the liquid with the highest boiling point is S. So kenapa? So, jawapannya because it has lowest vapor pressure. Maka apabila dia mempunyai boiling point, mempunyai vapor pressure yang paling rendah, maka dia mempunyai boiling point yang paling tinggi. Jadi itu penjelasan bagi soalan ini. Bagi subtopik 5.4 iaitu phase diagram, ada kemahiran yang perlu anda kuasai iaitu compare the phase diagram, iaitu bandingkan phase diagram gambar rajah fasa di antara air H2O dan juga carbon dioxide CO2. Dan explain juga the anomalous behavior, iaitu sifat anomalous ni yang pelik luar biasa bagi air H2O. Kemudian yang keduanya describe changes, perubahan. Jadi kita boleh menerangkan perubahan yang berlaku dalam fasa, iaitu respect to the temperature at constant pressure dan pressure at constant temperature. Contoh di sini ialah carbon dioxide yang mempunyai triple point dia 5.2 atm dan juga negatif 57 degree Celsius. Critical point dia 72.9 atm dan 31 darjah Celsius. Sketch a phase diagram of CO2 based on the diagram. Explain the formation of solid CO2 at room condition and how liquid CO2 can be obtained. Macam mana cecair CO2 itu boleh diperolehi. Maka bagi soalan ini kita perlu melukis dulu gambar rajah fasa, iaitu di mana kita perlu buat paksi Y dan juga paksi X, di mana kita akan lukis curve dia. Ini triple point. Paksi Y nya ialah pressure. Paksi X nya adalah temperature. Maka di sini kita plotkan pada 5.2 dan pada negatif 57 seperti data yang diberikan di dalam soalan tadi. Jadi kita labelkan critical point dia di sini. Ruangan ini adalah solid. Lekuk ini adalah liquid. Dan ruangan ini adalah gas. Di mana kita label lah di sini adalah triple point. Okey, siap kita punya phase diagram. Baik. How to explain? Jadi kita akan explain lah. Adakah dia possible untuk membentuk solid SO2 pada room temperature?
Adakah boleh terbentuk keadaan yang pepejal pada suhu bilik? Maka kita akan jawab untuk soalan yang pertama itu. Kita akan jawab, it is impossible to form solid CO2 at room temperature. Because its triple point is below room temperature. Dan jawapan yang keduanya ialah to form a liquid. How liquid carbon dioxide can be obtained? Jawapannya, to form liquid CO2, pressure must be increased above 5.2 atm and its temperature greater than negative 57. Mesti lebih tinggi daripada negatif 57 lah suhu. Okay, itulah jawapannya untuk soalan ini. Soalan seterusnya, examples of sketch the phase diagram of CO2 and H2O. Explain the anomalous behavior H2O resulting to the differences between phase diagram CO2 and H2O. Dia minta kita sketch the phase diagram CO2 dan juga H2O. Jadi di sini tunjukkan kedua-dua CO2 dan juga H2O phase diagram, dan kita lihat pada perbezaan lekuk ini lah. CO2 dan lekuk H2O adalah di sini. Ada sedikit perbezaan dia. Okay, lekuk dia antara solid dan juga liquid. Jadi bagaimana penjelasan dia berkaitan dengan anomalous behavior? Baik, jadi kita akan jawab begini. Ice is less dense than water, so the melting point slopes, okay, slope
to the left. Bagi air, slope dia, kecerunan dia menghadap ke kiri. Iaitu kita panggil dia negatif lah. Negatif slope. Okay. So kenapa? Maka jawapannya adalah this is because. Because the melting point of water, bagi air, decreases with pressure. Okay, sebab melting point dengan air ni adalah dia semakin menurun dengan tekanan.